Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua murid cikgu? Cikgu harap semua murid dalam keadaan sihat. Okey, semasa berada di rumah. Okey, macam mana dengan tugasan ataupun latihan yang telah cikgu berikan uh, beberapa hari lepas? Cikgu harap semua murid dapat menyiapkannya. Baik, hari ini kita akan meneruskan sesi PDPR kita dengan video pembelajaran yang lain pula. Tapi sebelum itu, apa kata kita sama-sama menadahkan tangan untuk membacakan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amril wahlul 'uqdatal min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik. Dah sedia? Okey, kalau dah bersedia, pastikan kamu semua dah ada buku teks Bahasa Melayu tahun 4 dan juga alat tulis. Okey, mungkin video ini akan dapat membantu kamu untuk menyiapkan latihan pada hari ini. Okey, kita teruskan. Bahasa Melayu tahun 4. Di sini segalanya bermula. Okey. Hari ini kita ada dua tajuk, iaitu robot impian dan mudahnya menyiram. Okey, mari kita sama-sama lihat apakah ia standard pembelajaran pada hari ini, iaitu 4.3.2, mengubah suai cerita secara berpandu dan mempersembahkannya secara kreatif. Yang kedua, 5.3.2, memahami dan membina ayat tanya mengikut konteks. Okey, itu yang akan kamu buat pada hari ini. Okey. Dan apa yang akan murid perolehi hari ini? Apa yang akan kamu perolehi hari ini? Iaitu yang pertama, mengubah suai dan melengkapkan cerita dengan ayat yang sesuai menggunakan tulisan yang kemas. Yang kedua, membina ayat tanya dan mengenal pasti kata tanya yang terdapat dalam petikan dialog. Okey, kedua-dua latihan ini cikgu dah buat dalam bentuk PDF dan cikgu akan sertakan sekali bersama-sama dengan video ini. Baik, boleh kita teruskan? Okey, kalau teruskan, sedikit perkongsian daripada cikgu hari ini tentang peribahasa, iaitu rantai besi dimakan bubuk. Maksudnya, cerita yang tak masuk akal. Jadinya cerita-cerita ni macam fitnah jugalah ni ya. Cerita-cerita yang tak benar, yang tak betul dan sebagainya. Sumber Kamus Istimewa Peribahasa Melayu Dewan Bahasa 2018. Baik, kita teruskan dengan tajuk yang pertama, iaitu robot impian. Okey. Robot impian. Ini muka surat 118. Hari ini kita ada dua cerita, iaitu cerita Fika dan cerita Zara. Okey. Cikgu bacakan untuk kamu semua. Robot impian. Zara dan kakaknya Fika mempunyai impian memiliki robot untuk membantu ibu mereka. Mereka telah berjumpa dengan robot impian mereka semasa berkunjung ke pameran inovasi robotik. Ini cerita Fika dan juga cerita Zara. Okey, boleh kita teruskan dulu dengan cerita Fika. Okey, cerita Fika. Okey, tengok ya. Hai kawan-kawan, nama saya robot vacuum. Saya dicipta dengan teknologi terkini. Saya mampu meringankan tugas membersihkan rumah. Okey. Saya mampu membersihkan rumah setiap hari. Saya berupaya menyedut segala kotoran. Tuan saya hanya perlu menekan suis untuk menggerakkan saya. Okey. Saya akan bergerak secara automatik ke setiap sudut di dalam rumah.
Apabila pergerakan saya terhalang, saya akan bertukar arah. Okey, dan yang terakhir sekali, cerita tentang robot impian Fika ini ialah badan saya berbentuk bulat dan nipis. Bentuk ini memudahkan saya membersihkan kotoran di ruang yang sempit seperti di bawah kerusi dan meja. Jadinya, robot impian Fika ini ialah robot vacuum. Okey, baik. Boleh murid-murid. Ini pun dah ada vacuum berbentuk bulat ini dah ada di pasaran buat masa sekarang ni. Okey, kita teruskan pula dengan cerita Fika. Okey. Cerita Zara, sorry. Okey, cerita Zara. Hai kawan-kawan, nama saya robot pengelap. Saya dicipta dengan teknologi moden. Saya mampu mengelap lantai sehingga bersih. Itu yang pertama. Saya mampu mengelap lantai setiap hari. Saya berupaya membersihkan lantai dalam apa jua keadaan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya akan bergerak secara automatik ke setiap sudut di dalam rumah. Apabila terkena kerusi atau meja, saya akan bertukar arah untuk mengelap lantai di sudut yang lain pula. Okey. Dan yang terakhir untuk cerita Zara, badan saya berbentuk segi empat. Berbentuk segi empat dan juga nipis. Ia bagi memudahkan pergerakan saya untuk mengelap lantai pada bahagian yang sukar dicapai dengan menggunakan mop lantai. Okey, itu cerita tentang Zara dan juga cerita tentang Fika tadi, iaitu robot vacuum dan juga robot pengelap. Jadinya untuk kamu hari ini, cikgu dah sediakan cerita kamu sendiri. Okey, kita teruskan. Cerita saya tu kamulah. Okey. Yang pertama, hai kawan-kawan, nama saya robot apa? Jadi cikgu nak kamu cari satu mesin yang boleh kamu rasa jadikan ia sebagai robot. Okey, sambungkan ayat-ayat cikgu tu dengan ayat yang sesuai. Saya dicipta dengan teknologi moden, saya mampu apa? Contoh, hai kawan-kawan, nama saya robot pengisar. Okey, cerita tentang robot pengisar. Tekan je dan sebagainya. Mesin basuh pun boleh juga kan? Okey, yang kedua sama je. Saya mampu apa? Okey, yang seterusnya, saya akan bergerak. Okey, kalau tak boleh bergerak, saya akan berfungsi. Itu maksud cikgu. Dan yang terakhir sekali, badan saya berbentuk apa? Badan saya berbentuk apa? Bulat, segi empat, segitiga, bujur dan sebagainya. Tuliskan ayat-ayat yang sesuai berkenaan dengan robot impian kamu sendiri. Ini tentang robot impian kamu sendiri untuk membantu ibu dan ayah kamu membuat kerja di rumah. Okey? Boleh murid-murid? Dah selesai kita untuk tajuk yang pertama. Okey, tentang robot impian. Jadi cikgu harap video PDPR cikgu ini dapat membantu semua murid untuk menyiapkan latihan pada hari ini. Okey, kita teruskan dengan tajuk yang kedua, iaitu mudahnya menyiram. Okey, kita lihat sama-sama. Ini perbualan di antara Afif dan juga ayahnya. Okey, cikgu bacakan sedikit. Mudahnya menyiram. Afif, kawan Zara, berbual-bual dengan ayahnya yang sedang memasang alat pemasa siraman. Okey, ada perbualan di situ di antara Afif dan juga ayahnya. Okey, baik murid-murid. Apa yang perlu kamu buat hari ini ialah kamu perlu membina ayat tanya. Okey, kamu perlu membina ayat tanya. Okey, tapi sebelum kita membina ayat tanya, kita perlu tahu dulu apa itu ayat tanya.
Okey, dan juga nanti lepas kamu dah buat ayat tanya. Okey, murid-murid, sebelum kita buat ayat tanya, kita perlu tahu dulu apa itu ayat tanya. Okey, ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk tujuan menanyakan sesuatu hal. Contoh, apa yang kamu buat di sini? Kamu hendak pergi ke mana? Apakah bahan yang hendak kamu cari? Okey, ini ialah ayat tanya. Apa pula itu kata tanya? Okey. Okey, cikgu turunkan sikit cikgu punya ni. Kata tanya ialah kata atau frasa yang digunakan untuk menanyakan sesuatu hal atau menyoal sesuatu. Okey, itu masuk ayat kata tanya. Ini kata tanya yang perlu semua murid tahu, iaitu apa, berapa, siapa, bagaimana, bila, mana, mengapa atau kenapa. Dan penggunaannya ialah kalau apa itu untuk menanyakan nama benda atau binatang, berapa untuk menanyakan bilangan, siapa untuk menanyakan orang atau nama orang, bagaimana untuk menanyakan hal, bila untuk menanyakan waktu, mana untuk menanyakan manusia, binatang, benda dan tempat. Dan yang terakhir sekali, mengapa atau kenapa untuk menanyakan sebab. Jadinya cikgu harap semua murid dapat tahu apa itu ayat tanya dan juga kata tanya. Baik, mari kita sama-sama melengkapkan dialog dengan membina ayat tanya. Okey, dialog ini ada dalam buku teks. Jadinya, kamu perlu membina ayat tanya pada tempat kosong sahaja berdasarkan jawapan. Okey, itu yang pertama. Bila dah selesai buat ayat tanya, kamu perlu mencari kata tanya dalam dialog. Kalau kamu dapat cari, ayat pertama pun dah ada. Ayah sedang buat apa? Jadi bulatkan apa itu. Yang tu di manakah ayah hendak memasang alat ini? Bulatkan di manakah. Okey, bulatkan sahaja, cari seberapa banyak kata tanya yang ada dalam dialog ini. Okey murid-murid, cikgu rasa murid-murid dapat menyelesaikan latihan ataupun menyiapkan latihan pada hari ini. Okey, cikgu rasa dah sampai di penghujung. Terima kasih kepada semua murid-murid cikgu kerana sentiasa bersemangat, okey, bersungguh-sungguh belajar, bangun awal pagi dan sentiasa mengikuti kelas cikgu dan juga sentiasa menonton video cikgu. Okey, sebelum cikgu mengakhiri video cikgu pada hari ini, sedikit pesanan. Okey, sentiasa amalkan SOP untuk kita menangani COVID-19. Okey, sentiasa menjaga kesihatan diri, sentiasa menjaga kebersihan diri dan juga kawasan rumah kita lah. Okey, cikgu rasa sampai di sini dahulu video PDPR cikgu pada hari ini. Cikgu harap semua murid dapat menyiapkan latihan cikgu yang telah cikgu berikan. Okey. Cikgu sudahi video cikgu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.